Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi ini mari sama-sama kita meneruskan ya bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Hijr, juzuk yang ke-14, ya, muka surat 265, ayat yang ke-52 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن
مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah
atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang, dingin air wuduku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat peserta Mihrab Al-Quran kajian Asma'ul Husna. Allah yang bersifat Ar-Rafi', yang maha mengangkat. Wahai Allah, angkatlah kedudukan kami, darajat kami di dunia ini daripada dihinakan oleh orang-orang kafir. Diangkat dan diagungkan kedudukan kami di akhirat kelak, di padang mahsyar, khususnya dalam syurga Engkau, wahai Allah. Wahai Allah, muliakanlah Islam, muliakanlah seluruh pejuang-pejuang Islam, dan berilah kemenangan kepada mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, seperti biasa Ustaz memohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk sebarkan, viralkan saat ini kepada seluruh kawan-kawan, grup-grup WhatsApp yang lain akan link untuk program Mihrab Al-Quran kajian Asma'ul Husna, supaya kita seawal pagi telah pun berganda-ganda pahala kerana kita telah pun menyebarkan kebaikan kepada orang lain sama. InsyaAllah pada pagi ini kita meneruskan perbahasan Asma'ul Husna Allah Azza wa Jalla yang ke-23, iaitulah Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rafi'. Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rafi'. Dan untuk itu marilah sama-sama kita melihat kepada PowerPoint ini. Dari segi siri, kita telah pun masuk ke siri yang ke-55 ya. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, mari kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Fatir ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ma kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uhu والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صدق الله العظيم. Bermaksud, barang sesiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semua. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa perkara. Pertama sekali, sesiapa yang menginginkan al-izzah, kehebatan, kemuliaan, credibility, maka tidak ada di sana kehebatan yang paling hebat, credibility yang paling hebat, kecuali mereka ini mesti bersandarkan kepada ajaran Islam. Kalau kita mencari gaya hidup lain daripada Islam, tiba-tiba kita nak claim satu statement bahawa kita ni mulia dengannya, maka ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat tidak benar dan sangat-sangat tidak betul. Ustaz baru balik daripada Turki dan kita melihat bagaimana kononnya Mustafa Kamal Atatürk yang bertanggungjawab meruntuhkan khilafah Islamiyah Uthmaniyah, atas nama itu kononnya untuk menjadikan negara Turki negara moden, tidak lagi berkiblatkan kepada Al-Quran, tak lagi istiqamah dengan agama Islam, sebaliknya membawa dasar liberalism, membawa dasar sekularisme demi untuk memajukan Turki. Namun akhir sekali kita nampak bagaimana hujung jatuh nasib kepada Atatürk. Seawal dia meninggal dunia, dia dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan. Bumi tidak terima mayat Mustafa Kamal Atatürk. Satu badan bau busuk. Sehinggalah terpaksa dipindah beberapa kali akan kuburnya. Masalah-masalah yang melingkari pada jenazahnya. Allah Azza wa Jalla bayar cash. Kamu wahai hamba-Ku yang bernama Atatürk, konon-konon nak mendapatkan kemuliaan tanpa merujuk kepada Islam, hujung jatuhnya bukan kamu mulia. Di dunia pun aku telah pun terbalikkan keadaan kamu menjadi hina. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa kalimah-kalimah yang baik akan dibawa naik oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan amal-amal yang baik. Masya Allah, ini merupakan sesuatu yang menjadi lumrah, bahawasanya yang baik sama ada dari segi perkataan, yang baik sama ada dari segi amalan, sentiasa sahaja akan dihantar naik ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala oleh sekalian para malaikat. Dengan arti kata lain, sekeliling kita ni hadirin sekalian, ada saja malaikat-malaikat yang memantau kata-kata kita, yang memantau perbuatan-perbuatan kita. Seelok kita menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik, bicara-bicara yang baik, cepat-cepat para malaikat akan sambut, hantar, submit kepada Allah Azza wa Jalla di langit sana. Elok-elok kita memberikan amalan yang baik, beribadah dengan ibadah yang baik, melalui hati yang paling jernih, cepat-cepat para malaikat akan sambut amal ibadah kita yang terbaik itu dan submit kepada Allah Azza wa Jalla di langit sana. Tuan-puan, bila sebut perkataan di langit sana, tuan-puan jangan fikir Allah itu mutahayyiz, Allah itu bertempat. Oh ustaz, Allah itu bertempat di atas langit dan langit itu nun atas.
Tuan-puan, Allah Azza wa Jalla Maha berkuasa. Allah tidak memerlukan ruang. Yang memerlukan ruang ini ialah makhluk. Okey, ustaz berada di ruang kerusi. Nah, okey, kita parking kereta di ruang parking. Rumah kita ruangnya di satu alamat di Gombak. Ruang. Itu makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak memerlukan ruang. Bumi itu ruang, langit itu ruang. Habis tu, yang kita dah kata Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Amalan-amalan kita disubmit kepada Allah di langit sana. Perbuatan-perbuatan baik kita disubmit oleh malaikat kepada Allah di langit sana. Apakah Allah nun berada di atas langit? Langit di sini yang dimaksudkan nilai al-alu, nilai ketinggian, nilai kemuliaan Allah Azza wa Jalla, dan bukannya mutahayyiz position secara fizikal, tidak begitu. Ini penting ya, supaya kita jelas. Bila Ustaz kata, okey, amalan yang baik, perbuatan yang baik akan dipungut oleh malaikat dan disubmit kepada Allah Azza wa Jalla di langit sana, maka jangan fikir Allah itu bertempat di langit. Sebaliknya, perkataan disubmit kepada Allah yang berada di langit sana, langit di situ adalah merujuk kepada nilai simbolik al-ulu, nilai ketinggian, nilai kemuliaan. Nah, kan biasa kan kita buat macam ni tangan kita kan? Kita mulia dengan Islam, naik ke atas. Itu sebagai nilai kemuliaan tu sifatnya ke atas itu kan. Tidak ada orang berceramah, kita mulia dengan Islam, tunjuk ke bawah. Itu salah tu. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa dia? Ar-Rafi', yang mengangkat. Allah Azza wa Jalla sifatnya Ar-Rafi', yang mengangkat. Allah mengangkat amalan-amalan kita. Allah mengangkat perbuatan-perbuatan kita yang baik, amalan-amalan yang kita yang baik. Allah Ta'ala mengangkat darajat kita di dunia dan akhirat, di akidah kita yang betul, di syariat kita yang betul, di akhlak kita yang baik. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, maka berdasarkan kepada ayat ini dan ayat-ayat lain yang Ustaz akan bakal persembahkan, maka para ulama menetapkan bahawa salah satu daripada asma Allah al-husna ialah Ar-Rafi'. Seterusnya, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mari kita terus merujuk kepada surah Ghafir ayat 14 sehingga ayat 16 sebagai pengukuhan kepada dalil-dalil bahawa Allah Azza wa Jalla bersifat Ar-Rafi'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'u Allah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaqa. Yawma hum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dialah yang maha tinggi darajatnya, yang mempunyai arash, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat. Iaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada suatu pun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, antara poin yang berkait dengan Allah yang bersifat Ar-Rafi' ialah ketika mana Allah menyebut pada ayat yang ke-15 surah Ghafir, yang sabul warna kuning itu, Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi ala amrihi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaqa. Dialah yang maha tinggi darjatnya. Jadi perkataan dialah yang maha tinggi akan darajatnya ialah itu merujuk kepada Allah Ar-Rafi', Allah yang maha tinggi. Kemudian Allah huraikan lagi,
Allah memiliki arash yang mengutuskan Jibril dengan membawa perintahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi paling penting di sini ialah kita nak mengenali Allah. Ustaz ulang sekali lagi, apa tujuan kita belajar Asmaul Husna? Tak lain dan tak bukan ialah untuk kita mengenali Allah. Macam mana cara kita nak kenal Allah? Dengan cara Allah sendiri mempamerkan, memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Caranya ialah dengan melalui Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Semua itu ialah cara Allah introduce myself. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Dan hari ini masuk kepada Allah itu Ar-Rafi' yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha hebat. Kita ni hadirin muslimin dan muslimat sekalian, sebagai implikasi daripada kefahaman kita kepada Allah yang bersifat Ar-Rafi', apa dia? Baik, perkataan yang maha mulia, yang maha agung, seringkali dalam konteks komunikasi sesama manusia ini merujuk kepada raja, merujuk kepada agung, yang di-Pertuan Agung, yang maha mulia, raja-raja tanah Melayu. Tiba-tiba dikatakan Sianu bin Sianu adalah baik dengan agung, Sianu bin Sianu adalah baik dengan raja, Sianu bin Sianu menerima pangkat itu dan ini, gelaran yang tertinggi daripada raja, daripada agung. Bermakna kita nampak seka itu seka Ar-Rafi', seka yang diangkat martabatnya, yang diangkat makamnya di sisi manusia ini. Pun kita rasa hebat tuan-puan, kita rasa hebat, kita rasa bertuah, kita rasa beruntung. Bertuahlah Cik Osman tu, kurang daripada dia baik dengan raja, dia sentiasa berdamping dengan orang besar-besar, Ar-Rafi', maka akhir sekali dia dapat anugerah pangkat, akhir sekali dia mudah dapat projek, akhir sekali dia pun dihormati oleh masyarakat setempat. Kenapa? Dia bergaul dengan seka Ar-Rafi', bangsawan-bangsawan, dia bergaul dengan Ar-Rafi', seka dia adalah raja-raja. Kalaulah kita ada perasaan ghibtah, perasaan cemburu nak jadi macam Cik Osman tu juga, sebagai contoh namanya begitu, padahal itu adalah gelaran dunia. Gelaran dunia ni tuan-puan, maaf cakap, orang yang mulia di dunia belum tentu mulia di kubur. Orang yang mulia di dunia belum tentu mulia di padang mahsyar. Mulia itu hanya pertimbangan kita sama manusia. Di belakang, di sebalik kemuliaan dia itu, boleh jadi dia seorang yang paling jahat, dia boleh jadi seorang yang paling zalim, boleh jadi dia seorang yang paling rakus, boleh jadi dia seorang yang paling berkepentingan diri. Andai kata Allah Azza wa Jalla mengangkat tabir hijab itu, maka respek kita kepada orang tersebut, respek kita kepada bangsawan tersebut hilang 100%. Compare dengan Rafi'ud Darajat, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh, sungguh-sungguh mulia. Mulia di dunia, mulia di kubur, mulia di padang mahsyar, mulia di akhirat, dan kemuncaknya ialah mulia masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Maka ini penting kita berdoa, angkat tangan, ayuh lantunkan Asmaul Husna. Allahu Ar-Rafi', wahai Allah, Engkau Tuhan yang maha tinggi, Engkau Tuhan yang maha mulia, Engkau Tuhan yang memiliki darajat yang paling agung. Anugerahkanlah ketinggian darajat itu kepadaku di dunia, di kubur, di padang mahsyar, di akhirat kelak, hatta ke dalam syurga. Bertitik tolak daripada kefahaman inilah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku ialah ulama-ulama tasawuf ajar kepada kita begini. Di saat kita berdoa kepada Allah, kita doa, wahai Allah, aku nak masuk syurga. Kemudian kita kata, wahai Allah, kalaupun aku ini tak layak masuk syurga, dik dosa yang banyak, maka aku tetap tidak mahu masuk neraka.
Andai kata aku terpaksa masuk syurga, kalau pun tak boleh pergi jauh, duduk di serambi syurga pun tak apalah. Duduk di balkoni syurga pun tak apalah. Janji tak masuk neraka. Ulama tasawuf larang tu. Tolong jangan sesekali berdoa hampas sedemikian rupa. Tak boleh. Dalam keadaan Allah yang bersifat Ar-Rafi', kita kena gagahkan doa kita. Ya Allah, ya Tuhan kamu, ya Allah, ya Tuhanku, sesuai dengan Engkau, wahai Allah yang memiliki Asma'ul Husna Ar-Rafi', yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha mulia. Wahai Allah, aku nak masuk syurga dan aku tak nak syurga-syurga yang rendah. Aku tak nak syurga yang biasa-biasa. Aku tak nak tinggal di serambi syurga. Aku tak nak tinggal di balkoni syurga. Aku nak syurga Ar-Rafi' yang paling first class. Ar-Rafi' yang 5 star. Kok namanya syurga Firdaus lah. Aku nak sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW. Kau boleh aku nak tengok setiap hari wajah Engkau, wahai Allah Azza wa Jalla. Inilah yang aku nak ketika mana aku masuk syurga. Ya, hadirin sekalian. Ini cara kita kena berdoa. Supaya apa? Puas hati. Hidup pun puas hati, mati pun puas hati. Berdoa kepada Allah pun puas hati. Dan segala-galanya dalam keadaan position kita, position puas hati. Jadi kefahaman kepada maksud Ar-Rafi' ini melonjakkan satu motivasi kepada kita untuk kita sentiasa segar dengan Allah Azza wa Jalla, untuk kita sentiasa sahaja membuat sesuatu yang first class. Sebab apa? Sebab kita nak first class daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terus apa ya? Sekarang Ustaz nak berbicara beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Ar-Rafi'. Pertama, sepotong hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Yang bermaksud, barang sesiapa yang tawadha', semata-mata tawadha' itu kerana Allah, rafa'ahu Allah, nescaya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dan menjulangnya. Jadi kalau tuan-puan tanya, Ustaz Azhar, macam mana ya supaya kita ni di dunia pun telah pun kita diangkat makamnya di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka jawapannya, jom mari kita menjadi orang yang tawadha'. Mari kita menjadi orang yang merendah diri. Bukannya orang yang bongkak, orang yang sombong, orang yang takabur, di pangkatnya, di hartanya, di kedudukannya, di reputasinya. Sebaliknya, dia sentiasa dalam keadaan tawadhu', walaupun dia tahu dia paling kaya, dia paling cerdik, dia paling terhormat, dia paling tinggi pangkat, tapi Masya Allah, very humble orangnya. Dari segi muamalah, dari segi komunikasi, dari segi entertain orang, Masya Allah, ini yang kita kehendaki hadirin sekalian. Allahu Akbar. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Ustaz sempat belajar dengan Al-Syahid Al-Marhum Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar daripada Damascus, Syria. Ustaz belajar apa Ustaz? Ustaz belajar beberapa buah kitab. Antaranya ialah Kubra Yaqiniyat. Kubra Yaqiniyat ni adalah kitab akidah. Kitab akidah yang digabungkan dengan falsafah dan diolah antara lain untuk menjawab serangan jahat yang dicipta oleh orientalis barat. Sangat ilmiah bukunya dan bahasa juga sangat sastera. Bahkan ketika mana beliau mengajar kitab ini di Masjid Umawi, beliau meletakkan syarat bahawa yang tidak ada basic knowledge mungkin akan rasa berat untuk menerima subjek ini, maka belajarlah dulu kitab-kitab lain yang ada tentang bab akidah, barulah masuk kepada kelas aku supaya kamu boleh memahaminya secara mudah.
kata Said Ramadan Al-Buti. Alhamdulillah Ustaz sempat belajar daripada awal hingga akhir. Apa lagi Ustaz sempat belajar? Iaitulah kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab tasawuf. Alhamdulillah sempat Ustaz belajar. Tapi cerita yang Ustaz nak bawa tawaduk Syekh Buti. Syekh Buti, hadirin sekalian, di antara orang yang sangat-sangat berusaha melarikan diri daripada orang duduk sibuk mencium tangannya. Oh, pantang. Tamat daripada kelas, sekadar bersalaman, okey. Tapi kalau sampai ke pekak nak cium tangan dia, sampai ke pekak bukan sekadar dia mengelak, bahkan dia terpaksa declare dalam kuliah dia, tolong jangan cium tangan aku. Kamu melihat aku ini baik, wara, ilmuwan, dengan jubah dengan sebaik aku pakai ini, konon-kononnya aku ni hampir dengan Allah. Aku ini baik bukan kerana aku baik. Aku ini wara bukan kerana aku wara. Aku ini nampak macam lengkap dan sempurna bukan kerana aku lengkap dan sempurna, tetapi kerana Allah Azza wa Jalla masih sudi menutup keaiban dan keburukan aku. Demi Allah, kata Syekh Buti, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengangkat tabir hijab, di saat itu akan terbongkar seluruh kekurangan aku, kebodohan aku, kehinaan aku. Maka pada masa itu kamu yang sibuk-sibuk menerpa untuk mencium tangan aku, kamu bukan sekadar tidak menciumnya, bahkan kamu akan lari daripada aku. Oleh yang demikian, aku tidak mahu kamu berlebih-lebihan dalam menjulang aku, dalam menjunjung aku, dalam respek kepada aku. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ya, selain benar apa yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, dan itulah juga pesanan kepada kita semua, kita dianggap mulia bukan kerana kita mulia sebenarnya, tapi kerana Allah masih sudi menutup keaiban dan keburukan kita. Kita nampak di pentas sana, wah, dijulang, diangkat, diagung Sianu bin Sianu, itulah dia pemimpin politik, itulah dia kumpulan bangsawan. Belum tentu mereka mulia di sisi Allah. Jelasnya mereka sedang ditutup keburukan mereka, salah laku mereka, pengkhianatan mereka oleh Allah Azza wa Jalla, menyebabkan mereka nampak mulia. Jadi, dalam hal ini, Said Ramadan almarhum Al-Syahid Ramadan Al-Buti berkata demikian. Namun, instin kita, hadirin sekalian, dan Masya Allah, hati budi Dr. Said Ramadan Al-Buti memang seorang yang baik. Setiap kali dia berbicara tentang bab at-targhib wa tarhib, bicara tentang tasawuf, bicara tentang syurga, bicara tentang neraka, dosa dan pahala, wa imma masa tazkirah, wa imma masa berkhutbah atas mimbar, tak ada lain kecuali dia akan menangis. Kecuali akan terisak-isak macam kanak-kanak dia menangis. Dan dia sentiasa saja mendambakan hidup dia kerana Islam. Kerana itulah hadirin muslimin dan muslimat sekalian, apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah Allah Azza wa Jalla betul-betul memuliakan Syekh Ramadan Al-Buti. Mana yang dikatakan Ramadan Al-Buti itu mulia? Tuan-tuan dan puan-puan, beliau mati syahid. Beliau mati syahid, tuan-puan. Beliau mati, meninggal dunia masa berkuliah dalam masjid. Pada masa itu satu bom meletup betul-betul atas meja tempat dia kuliah yang menyebabkan dia mati syahid. Maka mati syahid ini satu indikator manusia yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, diangkat menjadi syuhada. Ini yang Ustaz katakan tadi, hadirin sekalian, bahawasanya kalau kita nak mencari al-izzah, kemuliaan, nak pastikan makam kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada cara lain. Kita hendaklah menjadi seorang yang tawaduk. Tawaduk pada kata-kata, tawaduk pada perbuatan, tawaduk pada tingkah laku, tawaduk pada menguruskan orang dan seumpamanya.
Ustaz cuba belajar, biarpun kadang-kadang tawaduk kita itu melepaskan banyak orang kata hak-hak duniawi ya. Contoh kecil saja. Ya, alhamdulillah Ustaz hampir setiap tahun bawa jemaah pergi umrah. Ramai jemaahnya. Kadang-kadang pihak penganjur boleh katakan seringlah Ustaz ni bawa jemaah pergi umrah, boleh tak pihak kami nak upgrade seat Ustaz ni daripada ekonomi kepada business class. Daripada ekonomi kepada business class, pergi dan balik daripada umrah. Kenapa tu? Ialah supaya Ustaz dapat rehat, orang kata dapat selesa. Kan Ustaz kan bawa jemaah. Habis tu jemaah-jemaah Ustaz yang lain, ya mereka berada di kelas ekonomi. Tak apa Ustaz, sampai sama je kat airport Ustaz, boleh je, tak nak masalah apa-apa. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Ya, akhir sekali Ustaz kata, hati Ustaz sentiasa dalam keadaan berbaur. Tak sesuai lah, aku ni bawa jemaah, nak pergi ke Mekah. Tiba-tiba aku ni naik business class, sedangkan jemaah di belakang ekonomi. Macam ada gap aku dengan jemaah. Sedangkan bila Ustaz kata Ustaz pembimbing jemaah, Ustaz telah mengisytiharkan diri Ustaz menjadi khadam kepada jemaah Ustaz. Contoh yang pergi baru-baru ni, 80 orang, 2 buah bas. Ustaz menyebut Ustaz ni khadam kepada 80 orang sebab Ustaz pembimbing mereka. Jadi takkanlah khadam tu naik business class, kemudian tuang punya khadam naik ekonomi. Jadi tak kenalah tu. Maka Ustaz memilih untuk tawaduk, tak apalah, tak payahlah business class. Ustaz mahu menyantuni jemaah bersama-sama dalam kelas ekonomi. Jadi dalam beberapa keadaan kita terasa tawaduk kita itu satu sudutnya melepaskan beberapa habuan dunia, tetapi Masya Allah, Tabarakallah, teman-teman yang tahu kita berbuat demikian, mereka akhir sekali mereka respect kepada kita. Terima kasih Ustaz kerana sudi menemani kami menyantuni kami, raih kerenah kami, orang kata menyelesaikan masalah kami. Biarpun kami tahu Ustaz tu guru kami dan kami kadang-kadang tak larat, tak layak pun, tak sesuai pun untuk meletakkan Ustaz tahu-tahu yang heret beg kami. Ustaz pula yang sibuk pergi menyantuni meja ke meja makan kami. Jadi akhir sekali, Masya Allah, Tabarakallah, kita ada grup WhatsApp. Akhir sekali mereka sendiri berikan kredit, senang hati. Mereka berikan kredit, okey, Alhamdulillah. Dan mereka respect kepada kita. Ya, ini semua adalah gara-gara kita mengambil sikap tawaduk. Ikhlas tak ikhlas Ustaz tu asrah kepada Allah Azza wa Jalla lah. Tapi yang jelasnya ialah man tawaduk rafa'ahu Allah. Sesiapa yang tawaduk, yang merendah diri, pasti orang ini akan diangkat dan dijulang oleh Allah Azza wa Jalla yang bersifat Ar-Rafi'. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ini ada satu kata hikmah dalam bahasa Arab. Masya Allah, kata-kata hikmah dalam bahasa Arab ini sangat Ustaz berkenan. Apa dia? Al-mutakabbir kat-tayr. Kullama ala fis sama bada'a saghiran fi a'yunin nas. Al-mutakabbir kat-tayr. Orang bongkak, orang sombong, orang ego, kat-tayr. Samalah seperti seekor burung. Kullama ala fis sama, semakin tinggi dia terbang di udara, bada'a saghiran, pada hakikatnya dia dilihat semakin kecil, fi a'yunin nas, pada sudut pandangan manusia. Wah, Masya Allah, berkenan sekali Ustaz dengan kata-kata hikmah ini. Maknanya apa dia? Orang bongkak, orang sombong, orang agah yang minta supaya diperajakan, aku ni kaya, aku ni cerdik, aku ni terhormat, aku ni bangsawan, maka kamu kena eksklusifkan aku, bezakan aku dengan yang lain. Ya, dia perasan dia hebat, dia perasan dia tu segala-galanya.
Tapi ingat, berdasarkan kepada kata-kata hikmah tadi, al-mutakabbir katair. Orang bongkak, angkuh dan sombong ini sama seperti seekor burung. Burung yang berada yang terbang tinggi ke langit. Semakin tinggi dia terbang, maknanya semakin angkuh dia, semakin sombong dia, semakin orang kata ego dia, semakin tinggi ibarat kata dia terbang, maka manusia yang bawah yang melihat burung yang semakin tinggi itu bukan semakin hebat tapi semakin kecil. Beza dengan burung yang terbangnya tak tinggi, besar burung helang tersebut, makin tinggi makin kecil, makin tinggi makin kecil, makin tinggi makin kecil, makin tinggi makin kecil. Maknanya apa dia? Tolong ya, orang bongkak, orang sombong, orang ego, jangan makan di perasan. Betul, zahir nampak orang tatang, nampak orang memperagakan kamu, tapi hakikat sebenarnya kalau dibelah hati perut manusia, semua menyampah dengan kamu. Semuanya menyampah dengan kamu. Yang menciptakan berbagai-bagai birokrasi, yang menciptakan berbagai-bagai masalah. Yang orang seronoknya ialah orang berurusan yang orang yang seronok ialah berurusan dengan orang yang tawadhu', orang yang merendah diri, orang yang Masya Allah, yang biasa-biasa. Jadi, marilah kita, kalau ditanya macam mana Ustaz supaya maqam saya diangkat naik oleh Allah Azza wa Jalla semenjak di dunia lagi, maka mari kita menjadi insan-insan yang tawadhu', walaupun nampak kita biasa-biasa, itu kita kata, tapi sudut pandang manusia menjulang kita, mengangkat kita habis-habisan. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Ustaz nak bawa satu cerita pada pagi ini. Cerita Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni, Masya Allah hadirin sekalian, pertama sekali, Bilal bin Rabah ni Al-Habashi. Orang Habsyah. Habsyah ni orang Ethiopia. Orang hitam. Orang hitam yang kulitnya berkerapu, kasar. Rambutnya berkeriting. Maknanya tak cantik. Orangnya pendek. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, biarpun begitu fizikal Bilal bin Rabah, namun di sisi Allah Azza wa Jalla, Bilal bin Rabah sangat mulia. Bilal bin Rabah sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ar-Rafi' mengangkat darajat Bilal. Mana bukti Allah mengangkat darajat Bilal? Tuan-puan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi melawat syurga kan? Antara lain ialah ketika Nabi melawat syurga, Nabi terdengar bunyi tapak kaki berjalan di seluruh tempat dalam syurga. Prap, 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 prap. Bunyi tapak kaki berjalan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sekejap melompat ke syurga tu, sekejap melompat ke syurga ni, sekejap pergi ziarah ke syurga itu, sekejap pergi ziarah ke syurga ini. Tapi orangnya tidak ada, tapak kaki saja ada. Maka Nabi tanya, tapak kaki siapa tu? Orangnya tak ada. Akhir sekali Jibril alaihissalam memberitahu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia tapak kaki Bilal bin Rabah. Itulah dia tapak kaki Bilal bin Rabah yang telah pun disediakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam syurga awal-awal lagi untuk Bilal. Biarpun Bilal masih hidup di Mekah pada masa itu, belum pun masuk syurga. Tapi bagaimana Allah Azza wa Jalla Ar-Rafi' mengangkat maqam Bilal sampai tahap itu. Disediakan irhasat tapak kaki kepada Bilal. Allahu Akbar. Tuan-puan, Masya Allah. Kalau kita musafir daripada KL nak pergi ke mana? Nak pergi ke Johor. Nak pergi ke Johor, kemudian diberitahu oleh orang Johor, Ustaz sampai saja ke Johor, jangan runsing. Hotel 5 star telah pun kami sedia. Makanan yang paling sedap-sedap telah pun kami sediakan. Pengangkutan yang eksklusif telah pun kami sediakan. Tak sampai lagi tu, tapi segala kemudahan disediakan. Puas hati tak? Puas hati. Ustaz di Ar-Rafi' diangkat di julang sedemikian rupa. Bayangkan Bilal bin Rabah, itulah realiti yang berlaku.
Dah mati ke Bilal masa tu? Belum mati. Tetapi Masya Allah diangkat, dijulang oleh Allah yang bersifat Ar-Rafi' sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah ulama menyebut begini, hadirin sekalian. Yang kita belajar Al-Mubashiruna fil Jannah, 10 orang sahabat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab itu bukannya litahdid, bukan untuk menghadkan 10 orang ini sahaja. Tidak ada yang ke-11, tidak ada yang ke-12, tidak ada yang ke-13. Laisa litahdid walakinna litta'rif, walakinna littaqrib, walakinna litta'arruf. Bukan untuk membataskan 10 orang ini sahaja, tapi lil ihsa, untuk yang menyatakan okey, satu grup inilah dia 10 orang sahabat Nabi yang masuk syurga tanpa hisab. Ihsa'i, okey, digrupkan. Ada lagi tak grup lain? Ada. Siapakah grup lain antara lain yang masuk syurga tanpa hisab? Bilal bin Rabah, berdasarkan kepada hadis ini. Maknanya, okey, Bilal bin Rabah itu yang ke-11 rakuk, yang ke-12 rakuk, katalah tidak ada masalah apa-apa. Soalnya hadirin sekalian, kenapalah Allah Azza wa Jalla mengangkat maqam Bilal bin Rabah itu sedemikian rupa? Pertama sekali ialah kerana kemuliaan kerja Bilal. Apa kerja Bilal? Muazzin, tukang azan, tukang bang. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebut bahawasanya di antara yang diangkat Ar-Rafi', diangkat darajatnya oleh Allah Azza wa Jalla di pada masyarakat ialah tukang azan. Yang kita pandang rendah tu. Tukang azan yang hanya dapat allowance RM400 sebulan saja. Tukang azan yang kalau ditanya, okey, awak ni nak melamar anak saya ni dan awak sebagai menantu saya ni, saya nak tanyalah apa kerja awak? Oh, kerja saya tukang azan je di masjid sekian-sekian. Alah lekehnya kita kata. Tapi tak, agama kata tukang azan mendapat kemuliaan sewajarnya di sisi Allah bermula daripada mahsyar dengan cara dipanjangkan lehernya. Dipanjangkan leher ni banyak simbolik. Pertama, diambil secara zahir nas, panjang sungguh leher dia, dan panjang leher itu menjadikan dia tak serabut dengan orang lain, boleh bernafas dengan senang. Sebab apa dia panjang? Macam kita lah pergi tawaf ramai-ramai kat Kaabah, pergi wukuf di Arafah ketika musim haji. Oh, jenuhnya. Tapi kalaulah kita tu ditinggikan badan kita, kita selesa. Taklah orang kata bersesak dengan orang lain, nak bernafas pun selesa. Itu satu. Yang kedua, makna itu diambil secara majazi. Maksud dipanjangkan leher ialah diangkat makamnya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Bilal bin Rabah Ar-Rafi' diangkat dan dijulang makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya ialah pada pagi ini kita faham, kita belajar salah satu asma Allah, Asmaul Husna Allah Azza wa Jalla ialah Ar-Rafi', Allah yang mengangkat maqam, Allah yang mengangkat kedudukan seseorang. Maka kita kena berdoa dengan tema tersebut. Allah Ar-Rafi', wahai Allah, engkau Tuhan yang maha mengangkat darajat manusia, yang mengangkat status manusia, yang mengangkat kedudukan manusia. Angkatlah kedudukan aku di sisi engkau, wahai Allah, di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat dan kemuncaknya dalam syurga. Wahai Allah, pandangkanlah aku ini pada sudut pandangan manusia dengan sudut pandang yang mulia. Ar-Rafi', dan janganlah kamu jadikan mereka melihat aku dengan sudut pandang yang menghinakan. Masya Allah. Yang paling penting apa dia? Kita faham. Kita faham. Kita nak melantun-lantunkan Asma'ul Husna, nak puzzlekan pada mana-mana yang sesuai. Jadi itulah dia hadirin muslimin dan muslimat sekalian yang kita nak bahas pada pagi ini. InsyaAllah sebelum kita tamat, seperti biasa, kita akan tinggalkan dengan satu doa untuk sama-sama kita menghafaz dan mengamalkannya. So doa pagi ini, doa Nabi elak anak dari berzina. Elak anak dari berzina. Tuan-puan, mungkin agak terkejut kan, ya Allah kasarnya bunyi. Tak. Tuan-puan boleh rujuk kepada kenyataan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Statistik tahun 2017 sahaja.
memberitahu bagaimana anak tak sah taraf, anak zina, anak haram, anak luar nikah untuk tempoh setahun tersebut 3,694 orang. Bermakna sebulan hampir 100 orang, bermakna sehari hampir 30 orang. Jumlah ini ramai dalam keadaan media sosial yang tak terkawal, medsos sana sini. Kadang-kadang kita dengar cerita bagaimana perempuan rela tayang body dia dalam medsos kepada kekasih dia senyap-senyap rakam, viralkan. Ada kes sampai ke PK, okey, ugut, jika sekiranya kamu tidak keluar dating dengan aku akan viralkan gambar kamu yang mendedahkan aurat kepadaku. Bahkan sampai ke tahap, jika sekiranya kamu tak berzina dengan aku akan viralkan gambar tak berpakaian kamu yang kamu tunjukkan kepada aku minggu lepas. Dan sebagainya. Banyak kes-kes ini yang kita dengar. Jadi ini berpunca daripada iffatun nafsi, kurang menjaga maruah, kurang dalam diri kita. Jadi kita nak elak anak kita terjebak dengan zina, terjebak dengan kancah muqaddimah zina, maka antara lain selain daripada dakwah kita, usaha kita, amal ma'ruf nahi munkar kita, pendidikan kita, kita juga bergantung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa Allahumma ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Wahai Allah, ampun dosa dia, wa tahhir qalbahu, bersihkan hati dia, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluan dia. Kalau anak tu anak lelaki, hu lah. Kalau anak tu anak perempuan, tukar hu kepada ha. Tak apalah, kot tak payah sangat nak ingat bahasa Arab, maka doalah saja dalam bahasa Malaysia, tidak ada masalah apa-apa, Allah tetap mendengarnya. Jadi ala kulli hal, hadirin sekalian, perkara ini kita kena alert, kita kena take attention. Dan Ustaz sentiasa menyebut, hadirin sekalian, kalau ditanya apakah kerjaya yang paling profesional di akhir zaman, Ustaz tidak akan kata arkitek, engineer, lawyer, lecturer university, businessman, tak. Kerjaya yang paling profesional di akhir zaman ialah kerjaya mendidik anak. Kerjaya mendidik anak sehingga anak itu hujungnya menjadi anak yang soleh dan salihah. Apatah lagi dalam dunia akhir zaman yang penuh dengan cabaran, andai kata the end of the day, sang ibu, sang ayah itu berjaya didik anak jadi soleh dan salihah, yes, inilah dia ibu ayah yang paling profesional. Biarpun lifestyle-nya rendah, gajinya tak mahal, pangkatnya tak mahal, cerdiknya tak bijak sangat, tetapi dia cakna dalam bab pendidikan anak-anak, katakan inilah ibu ayah yang paling profesional. Itu sebab ibu ayah kita zaman-zaman dulu, walaupun penoreh getah, walaupun petani, tapi anak 10 orang semuanya menjadi belaka, katakan mereka sangat profesional. Banding dengan kita, maaf cakap, kadang-kadang anak 2 orang je, seorang je, itu pun lintang pukang kadang-kadang kita mendidiknya. Kenapa? Ya, kerana katakan kita kurang profesional, mungkin profesional kita pada angle yang lain, tapi bukan pada angle mendidik anak-anak. Ini semua cabaran kepada ustaz sendiri, kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita muhasabah. Okey, cukup sekadar itu pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua, dan terima kasih kerana kesetiaan tuan-puan mendukung program-program tahfiz Madul Hufaz serta memberikan kerjasama sumbangan infak kepada pembangunan Mahad Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah.
Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.